Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya iaitu bab 5, ungkapan algebra. Okey, dalam bab 5 ni kita nak belajar tentang apa yang kita akan belajar ialah apa itu pemboleh ubah dan apa itu ungkapan algebra. Yang mana dalam tajuk ni kita nak kena tengok, kita nak belajar macam mana kita nak menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tak boleh diketahui nilainya. Dan menyatakan sama ada pemboleh ubah itu nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberikan justifikasi. Yang kedua, kita juga akan cuba menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Dan yang ketiga, kita akan belajar macam mana kita nak tentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat berkaitan dengan situasi yang sesuai. Okey, kita tengok yang pertama dulu iaitu macam mana kita nak gunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tak diketahui dan menyatakan sama ada nilai pemboleh ubah itu adalah nilai yang tetap ataupun nilai yang berubah dan berikan justifikasi, berikan sebab. Okey, kita tengok dekat situasi kat sini. Encik Lim berkata, setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara YKN. Manakala Encik Azlan pula dia cakap, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Wang Kavita pula dia kata, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperolehi. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Apa yang kita faham tentang situasi ni? Kita boleh nampak tak? Akan ada nilai yang kita tahu, ada nilai yang kita tak tahu. Macam mana? Contoh Encik Lim. Encik Lim, kita tahu tak dia dermakan jumlah wang dia berapa? Ya, RM50. So kita tahu jumlah wang yang didermakan oleh Encik Lim ialah RM50. Kemudian, kita tahu Encik Azlan dan Puan Kavita kita tak tahu sebab dia kata dia mendermakan sejumlah Encik Azlan kata dia mendermakan sejumlah wang kepada YKN tapi kita tak tahu berapa. Kan? Okey, Puan Kavita pun kata dia kata wang derma saya kepada YKN setiap bulan bergantung kepada keuntungan. Tapi berapa jumlah derma tu? Kita tak tahu. Okey, bila kita tak tahu, kita kena jadi yang kita tak tahu tu adalah pemboleh ubah. Yang tu nilai yang kita tak tahu, nilai yang ataupun kuantiti yang kita tak ketahui, kita namakan dia sebagai pemboleh ubah. Okey. Jadi macam mana nak wakilkan? Kita guna huruf. Kita tak kisahlah huruf A sampai Z. Nak tulis A, B, C sampai Z tak ada masalah. Contoh macam tadi, Encik Azlan. Okey, jadi dia kata jumlah wang yang didermakan oleh Encik Lim kita tahu iaitu RM50. Tapi Encik Azlan dengan Puan Kavita kita tak tahu. So kita letaklah Encik Azlan RMX. Ikutlah A ke B ke C ke. Kat sini cikgu tulis RMX. Okey, seterusnya Puan Kavita. Puan Kavita pun kita tak tahu berapa nilai yang dia derma. Jadi kita letaklah RMY. Macam tu. So kita ada nilai ataupun ada kuantiti yang kita tak tahu, kita boleh wakilkan dia dengan huruf. Apa-apa huruf. Tak ada masalah. Okey, seterusnya. Daripada nilai yang kita tak tahu tadi, iaitu Encik Azlan dan Puan Kavita. Kita tak tahu mereka diorang ni derma berapa ringgit. Tapi kita nak tahu adakah kuantiti Encik Azlan dan Puan Kavita tu adalah satu nilai yang tetap atau tidak tetap. Okay, macam mana kita nak tahu dia tetap atau tak tetap? Kita tengok dekat ayat dia. Dia kata, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Maksudnya dia mendermakan sejumlah wang yang sama. Dia kata sejumlah wang yang sama. Maksud dia setiap bulan wang yang didermakan tu adalah sama. Contoh kalau kata RM50 dia derma, tiap bulan dia derma RM50. Tu maksud dia nilai yang sama, nilai yang tetap. Okay, jadi
Yang mana yang mempunyai nilai yang tetap? Encik Azlan. Okay, kalau Puan Kavita kenapa tak tetap? Ataupun dia boleh berubah-ubah? Sebab dia kata wang yang dia derma tu bergantung kepada keuntungan yang diperolehi di kedai. Yang mana kalau keuntungan ni kita boleh kadang-kadang boleh jadi sikit, kadang-kadang boleh jadi banyak. Macam tu. Okey. Seterusnya kita tengok kepada contoh. Dia kata dekat sini kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okay, jadi dia suruh wakilkan, tentukan sama ada ianya mempunyai nilai yang tetap atau berubah dan berikan justifikasi. Okey. Jadi kita nampak macam mana ni? Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh pihak bank. Okey, dia minta kadar faedah. Kita nak tahu kadar faedah tu berapa. Okey, jadi kadar faedah kita tak tahu. So kita wakilkan dia. Letaklah kadar faedah tu kita wakilkan dia dengan apa? A, B, C, Z, Y. Macam tu. So kalau ni kita letak K contoh. Kita wakilkan kadar faedah tu sebagai K. Okey. Seterusnya nak tentukan sama ada nilai K ni tetap atau tidak tetap. Okey, kalau kata simpanan kadar faedah bagi simpanan tetap dekat bank memang nilai dia akan tetap sepanjang tahun. Maksudnya dalam tempoh 1 tahun kadar faedah untuk satu-satu simpanan tetap akan sama. Jadi maksudnya daripada bulan 1 sampai bulan 12 nilai kadar faedah dia tu adalah tetap. So kita tahulah K ni adalah satu nilai yang tetap. Okey, nilai yang tetap. Kemudian kita nak berikan justifikasi. Macam mana justifikasi tu? Kita bagi sebab. Kenapa nilai K ni ataupun kadar faedah ni tetap? Sebab kadar faedah setahun untuk simpanan tetap dia adalah sama sepanjang tahun. So kita buatlah K ni adalah nilai kadar faedah dia kadar faedah untuk setiap simpanan tetap dia adalah sama sepanjang tahun. Ini macam tu pula adalah sama sepanjang tahun. Macam tu. Jadi kita tahulah macam mana nak tahu betul ke tak ni, kita boleh Google. Tengok, cuba Google. Okey, seterusnya masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Okay, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Wakilkan dan tentukan sama ada yang mempunyai nilai yang tetap atau berubah dan berikan justifikasi. Okay. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah. Okey, masa. Yang kita nak tahu adalah masa. Masa kita boleh wakilkan dia dengan huruf T. Masa kita boleh wakilkan dia dengan huruf T. Ikutlah kita nak wakilkan dia A ke B ke C ke ikut. Tapi jangan kalau cikgu kita letak T. Okey, seterusnya kita tentukan adakah T ni, nilai T ni tetap atau tidak tetap. Okey, tidak tetap. Nilai T, nilai yang tidak tetap. Nilai yang berubah. Nilai yang berubah. Sebab apa dia berubah? So kita berikan justifikasi lah. Sebab apa? Sebab masa perjalanan T ataupun masa perjalanan dia berubah setiap hari. Masa perjalanan dia akan berubah setiap hari. Itulah. Senang kita nak tahu dia berubah tak berubah. Kita anggapkan dia contoh Faizal hari ni dia pergi sekolah pukul 7. Esok mungkin 7 suku. Macam tu. Jadi dia akan berubah-ubah. Macam itulah. So nilai T kita kat sini akan berubah. Okey. Kemudian kita akan terbitkan. Macam mana kita nak terbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Okey, kita tengok contoh. Ada sebuah kotak yang dalam dia ada blok kayu.
Tapi kita tak tahu blok kayu tu ada berapa. So kita wakilkan dia dengan X. Macam dia kata kat sini, suatu kotak mengandungi X blok kayu. Sebab apa? Sebab apa kita letak X? Sebab kita tak tahu berapa nilai ataupun berapa kuantiti blok kayu yang ada dalam kotak tersebut. So kita wakilkan dia, blok kayu ni adalah jumlah blok kayu. Jumlah blok kayu kita boleh wakilkan dia sebagai X. Jadi jumlah blok kayu sama dengan X. Macam itulah. Okey, seterusnya. Kalau dia kata 3 blok kayu ditambah ke dalam kotak. Tadi kita kata satu kotak ada X blok kayu. Lepas tu dia tambah pula lagi 3 blok kayu. Jadi kita macam mana kita nak tulis jumlah blok kayu dia? Kita akan tulis X sama tambah 3. Sebab apa? Dalam kotak ada X blok kayu. Kita tak tahu berapa jumlah blok kayu. Tapi kita tambah pula dengan 3. So X tambah 3. Macam tu. Okey, kemudian dia kata 4 blok kayu dibuang dari kotak ini. So, nak tahu jumlah blok kayu macam mana? Kita dah kata jumlah blok kayu adalah X. Jumlah blok kayu tadi kita kata X. Lepas tu kita ambil 4 blok kayu kita buang daripada kotak tu. So, maksudnya kita tolak 4. Macam tu. Okey, situasi yang seterusnya. Dia kata X blok kayu dibahagikan kepada 2 orang pelajar. Okey, so macam mana kita nak tahu berapa jumlah blok kayu untuk setiap pelajar tu? Jadi kita buat macam ni. Dalam satu kotak tu, kita tak tahu jumlah blok kayu dia berapa. So kita jadikan dia nilai X. Lepas tu nilai X ni kita bahagikan kepada 2 orang pelajar. So bahagi 2. X per 2. Jadi jumlah blok kayu untuk setiap orang pelajar ni ialah X per 2. Okey. Kemudian dia kata 2 kotak. Lepas tu ada 2 kotak pula. 2 kotak dan yang mempunyai X blok kayu. Okey. Ada 2 kotak. Tapi dua-dua kotak ni kita tak tahu berapa jumlah blok kayu dia. Kita akan tulis. Sebabkan dia ada 2 kotak, so 2 darab berapa X. Berapa jumlah blok kayu, kita tak tahu. So 2 darab X. Kita akan tulis 2 darab X, kita akan tulis jadi 2X. Kita rapatkan dia. 2 darab X, dia akan jadi 2X. Macam tu. Okey. Kemudian, 2 kotak mempunyai X blok kayu. Dan 1 kotak yang mempunyai Y blok kayu. Seterusnya ditambah pula 2 blok kayu. Dia panjang. Jadi dia kata 2 kotak yang mempunyai X blok kayu. So 2 darab X. Jadi kita akan dapat 2X. Lepas tu dan 1 kotak yang mempunyai Y blok kayu. Tambah Y. Lepas tu dia kata seterusnya ditambah 2 blok kayu. Pun kita tambah pula 2. Kita tambah. Maksudnya 2 blok kayu ditambahkan ke dalam kotak. So 2X tambah Y tambah 2. Macam tu. Okey. Kemudian macam ni dia nak cari jisim. Sebab dia kata 2 kotak yang mempunyai X blok kayu dengan jisim setiap blok itu ialah P gram. Maksud dia setiap satu blok kayu tu ada jisim dia. Jisim dia berapa? Kita tak tahu. Dia letak P. Nilai P gram. Okey. Jadi, tadi kita kata 2 kotak ada X blok kayu. Kita tak tahu berapa? X. 2 darab X. Dan setiap blok kayu tu ada jisim dia iaitu P. Kalau setiap satu blok kayu nilai dia P, so kita tak tahu berapa. So X darab P. Jadi 2 darab X darab P. So 2X P. Macam itulah. Jadi 2 blok kayu yang mempunyai X blok. 2 kotak yang mempunyai X blok kayu dengan jisim setiap blok itu ialah P gram. 2 darab X darab P. Okey. Contoh. Kita tengok kat sini.
Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Okey, macam mana kita nak wakilkan ataupun kita nak tulis satu ungkapan algebra? Kita tengok dia kata 5 biji apple dengan harga X sen sebiji. Ya, okay, dia beli 5 biji apple. 5 biji apple. Yang mana harga dia X sen sebiji. Okey, dan dia kata 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Per biji. Okey, so macam mana kita nak tulis? Dia kata dia beli 5 tapi kita tak tahu berapa sen untuk setiap satu tu. So 5 darab X. 5 darab X. Kita akan dapat 5X. Kemudian 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Sebiji harga dia Y. Kalau 8, darablah dengan 8. So 8 darab Y. Kita akan dapat 8Y. Jadi jumlahkan kalau kata soalan dia tanya berapakah jumlah yang perlu dibayar. Jadi berapa jumlah yang perlu dibayar oleh Yusri. Kita jumlahkan kedua-duanya, maksudnya kita tambah. So 5X tambah 8Y. So dapatlah satu ungkapan algebra. Macam tu. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada macam mana kita nak tentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai. Okey, kita tengok contoh. Okey, dia kata diberi nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai 8X tolak 5Y tambah 7. Okey, jadi nak buat macam mana ni? Dia dah bagi dah X tu berapa, Y tu berapa. Jadi dalam ungkapan algebra, kita gantikan nilai X ni. X sama dengan 3. Gantikan X ni dengan 3. Tolak dengan 5Y. Y dia berapa? 2. Y dia 2. So 5 darab 2 tambah 7. Kenapa kita kena darab? Sebab 8 darab X. Macam yang kita belajar awal tadi tu. 8 X maksud dia 8 darab X. Jadi bila nilai X dia tu adalah 3, so 8 darab 3. 8 darab 3 kita akan dapat 24 tolak dengan 5 darab 2 10 tambah pula dengan 7. Okey, so 24 tolak 10 tambah 7 kita akan dapat nilai dia 21. Macam tu. So, dapatlah nilai bagi ungkapan algebra 8X tolak 5Y tambah 7 iaitu 21. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Dia kata dalam sebuah kelas 1/3 dari murid lelaki ialah ahli KRS. KRS tu ialah kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli KRS. Soalan yang pertama, tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli KRS dalam kelas itu. Okey, dia kata 1/3 daripada murid lelaki. Kita tak tahu murid lelaki berapa. So kita anggapkan lelaki sebagai X. Dan perempuan pun kita tak tahu berapa. Dia kata 9 orang murid perempuan bukan ahli KRS. Satu kelas tu kita tak tahu murid perempuan tu berapa orang. So, P sama dengan Y. Perempuan, kita jadikan Y. Okey, dia kata 1/3 daripada murid lelaki. Maksudnya 1/3 darab X. 1/3 darab X. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli KRS. Jadi dia kata bukan. So kita anggap satu kelas, semua pelajar perempuan dekat kelas tu adalah ahli KRS dan 9 daripada dia bukan. So kena tolak 9.
Y tolak 9. Okey, jadi kita tulislah. Dia kata tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli KRS di dalam kelas itu. Okey, so 1/3 darab X ni kita akan dapat 1/3 X. Okey, tu kita jumlahkan. Bila jumlah kita tambah. Tambah Y tolak 9. Dapatlah satu ungkapan bagi jumlah ahli KRS dalam kelas tu. 1/3 X tambah Y tolak 9. Okey, seterusnya contoh B dia kata jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan. Hitung jumlah ahli KRS dalam kelas itu. Okey, tadi kita dapat persamaan dia, ungkapan dia ialah 1/3 X tambah Y tolak 9. Okey, kita dapat awal Y tadi tu. Contoh soalan A tadi. Okey, lepas tu dia dah bagi dah. Dia bagi pula nilai pelajar lelaki dan nilai pelajar perempuan. Okey, tadi kita kata lelaki, kita kata nilai dia X. Jadi lelaki dia kata dekat sini 12. So X dia sama dengan 12. Manakala perempuan tadi kita anggap dia sebagai Y dan dia bagi dekat sini nilai Y dia ialah 16 orang. Okey, jadi kita gantikan X dan Y tu dengan nilai yang dia bagi. Contoh dekat sini 1/3 X. 1/3 darab 12. Tambah Y tolak 9. Maksud dia 16 tolak 9. Okey, macam tu. Okey, so 1/3 darab 12. Kita akan dapat 1/3 darab 12. Kita akan dapat 4. Tambah dengan 16 tolak 9. 16 tolak 9 kita akan dapat 7. So 4 tambah 7 kita akan dapat 11. Jadi jumlah pelajar ahli KRS dalam kelas tu ialah 11 orang. Macam itulah.